Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan tentang tajuk Al-Isti'azah dan Basmalah. Jadi saya Ahmad Mustaqim bin Kamaruddin, bernombor metrik 061819. Jadi saya mulakan terlebih dahulu. Al-Isti'azah dari segi bahasa adalah perlindungan ataupun benteng ataupun penghadang. Manakala dari sudut istilah pula, Al-Isti'azah merupakan lafaz yang mana dengannya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta benteng daripada gangguan syaitan yang direjam. Dan lafaz isti'azah ini bukanlah daripada lafaz Al-Quran secara sepakat ijma' daripada ulama', dan lafaznya adalah lafaz khabari, dan maknanya adalah makna insya'i, iaitu kita meminta perlindungan daripada Allah. Allahumma aizni minasyaitanir rajim. Seterusnya, bagi hukum al-isti'azah ketika ingin membaca, ulama bersepakat bahawa lafaz al-isti'azah ini adalah dituntut. Namun, mereka berselisih pendapat, adakah lafaz al-isti'azah ini wajib ataupun sunat sahaja. Seterusnya, bagi situasi ketika mana ingin memulakan bacaan, maka pendapat jumhur ulama dan ahlul adab mengatakan bahawa al-isti'azah adalah sunat, dan mereka mengambil kira perintah ini pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Seterusnya, bagi pendapat yang kedua, pada situasi ingin memulakan bacaan, sebahagian ulama mengatakan bahawa al-isti'azah adalah wajib, dan mereka mengambil kira dalil daripada matan Ibnu Jazari, wastahib ta'udhu wa qala ba'duhum yajib. Seterusnya, kita pergi kepada sirah al-isti'azah, iaitu bentuk lafaz isti'azah. Bentuk lafaz isti'azah yang terbaik bagi kesemua bacaan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kerana lafaz ini sangat dekat dan bertepatan dengan ayat Al-Quranul Karim pada surah An-Nahl. Dan harus juga membaca isti'azah dengan lafaz lain daripada lafaz yang disebutkan tadi, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan lafaz yang lain, iaitu sebagai contoh a'udzubillahi minasyaiton ataupun a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita ke bahagian ahwaluha, iaitu keadaan membaca isti'azah ketika hendak memulakan bacaan, dan ianya terbahagi kepada dua, iaitu al-jahru dan juga al-ikhfa. Bagi keadaan al-jahru, terdapat dua keadaan yang disunatkan untuk membaca isti'azah dengan lantang, iaitu yang pertama, apabila seseorang itu ingin membaca Al-Quran dan terdapat seseorang yang mendengar akan bacaannya, maka dia disunatkan untuk membaca isti'azah dengan lantang. Dan yang kedua, apabila dia berada di tengah jemaah yang sedang membaca Al-Quran dan dia merupakan orang pertama yang memulai bacaan, maka disunatkan kepadanya untuk membaca isti'azah dengan lantang. Dan bagi keadaan yang kedua, iaitu al-ikhfa, terdapat 4 keadaan yang disunatkan supaya membaca dengan secara tersembunyi. Yang pertama, apabila dia membaca secara perlahan. Dan yang kedua, apabila dia membaca Al-Quran dan tidak ada yang mendengarnya, maka disunatkan kepadanya untuk membaca isti'azah dengan perlahan. Dan yang ketiga, disunatkan membaca isti'azah dengan perlahan ketika solat, sama ada dia imam ataupun makmum ataupun berseorangan, terutama bagi solat yang memerlukan kepada bacaan yang lantang, seperti solat subuh, maghrib dan juga isyak. Dan yang terakhir, apabila dia berada di tengah jemaah dan dia bukanlah orang yang pertama yang memulakan bacaan, maka disunatkan kepadanya untuk membaca isti'azah secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun law qata'al qari qira'atahu. Jikalau memutuskan pembaca akan bacaannya, bererti baca Al-Quran lah, li'izrin tari', kerana uzur yang mendatang, kal'atas, seperti mengantuk, au tanahnuh, ataupun seperti berdeham, au likalamin, ataupun kerana percakapan yang berkaitan dengan maslahat qiraah, la yu'idul isti'adzah,
dia tidak perlu mengulangi baca a'udzubillah. Contoh, ada orang tegur berkaitan dengan bacaan kita yang salah. Amma, adapun law qata'aha, kalaulah dia memutuskan bacaan iqradan 'anil qira'ah, kerana berpaling daripada membaca, sebab buat benda lain, au li kalamin, ataupun percakapan baginya tiada kaitan dengan bacaan, walaupun untuk menjawab salam. Contoh, orang baca Quran, kita bagi salam, lepas tu dia jawab waalaikumsalam, fa innahu yasta'niful isti'adzah, maka dia kena memulai baca balik isti'adzah tu. Okey, isti'adzah ni ada dua bentuk. Wa wajhul zahri bil isti'adzah, dengan bentuk baca jelas atau kuat isti'adzah ni. Kenapa baca kuat ni? Ay yunsitu sami', untuk mendiamkan pendengar, lil qiraah ataupun untuk memberi perhatian kepada pendengar kepada bacaan, min awliha, daripada awal bacaan, fala yaqutuhu syai'un minha, maka tidak luputlah sedikit pun daripada bacaan Al-Quran. Contoh, dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia baca kuat, dia memberi perhatian kepada pendengar. Lianna ta'awuz, kerana baca ta'awuz ni adalah syiar al-qiraah, sebagai syiar dan alamat qiraah. Kalau dia baca slow, orang tak tahu dia baca Quran. Kalau dia baca kuat, orang akan fahamlah dia baca Quran. Wawajhul, yang kedua, wawajhul israri biha, dan bentuk memperlahankan, liyahsulal farqu, terhasillah perbezaan antara itu adalah Al-Quran atau itu adalah bukan Al-Quran. Tak ada dah benda lain kalau baca a'udzubillah. Kalau baca benda lain tak perlu a'udzubillah. Dia pembeza baca benda lain. Kalau baca a'udzubillah ni baca Al-Quran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Mughis bin Zakri, nombor matrik 061703. Baik, insya-Allah saya akan membentangkan bab al-basmalah secara ringkas. Jadi al-basmalah ini masdar basmalah. Yani idza qala bismillahirrahmanirrahim nahwu hasbala. Idza qala hasbiyallah wa qul idza qala la haula wala quwwata illa billah. Jadi basmalah ni ialah basmalah. Basmalah itu apa? Basmalah itu apabila kita menyebut bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti hasbala. Hasbala itu apa maksud dia? Yakni apabila kita sebut hasbiyallah dipanggil hasbala, begitu jugalah dengan bismillahirrahmanirrahim dipanggil basmalah. Itulah ta'rif ataupun definisi untuk al-basmalah. Okey. Seterusnya kita masuk kepada hukmul basmalah, yakni hukum bismillah. Yang pertama, la khilaf bainal ulama, tidak ada perbahasan ataupun khilaf di antara para ulama fi annaha ba'du ayah min surah an-Naml. Pada annaha yakni bismillah lah. Yang ini bismillah ini adalah salah satu ataupun sebahagian daripada ayat-ayat surah An-Naml. Surah An-Naml, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian yang kedua, kama annahu la khilaf, seperti mana juga tidak ada perbahasan bainal qurra, di antara ulama-ulama ataupun ulama-ulama besar qiraat fi ifbatiha, pada sabitnya ataupun perlunya kita menyebut bismillah basmalah fi awal Fatihah, pada awal surah Al-Fatihah. Tidak ada perbahasan. Maksudnya ulama semua sepakat untuk membaca bismillah pada awal surah Al-Fatihah. Seterusnya, waqad ajma'al qurra'u sab'ah, yakni sesungguhnya sepakat ulama-ulama qiraat yang 7. Okey, imam yang 7, imam qiraat aidan juga alal ityan, di atas mendatangkan biha tu bismillah basmalah inda ibtida'il qira'ah, pada permulaan untuk
membaca bi awal ay surah min suwaril Quran. Mana-mana surah dalam Al-Quran. Dalam Quran ada 114 surah. Jadi kesemua surah 114 surah itu ulama sepakat untuk mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siwa bara'ah, kecuali satu surah sahaja, yakni surah bara'ah. Surah bara'ah itu adalah surah At-Taubah. Baik, yang terakhir adalah wa amma fi ajza'i sur. Dan pada ajza' isur maksudnya dalam surah, maksudnya di tengah-tengah ayat lah. Apabila kita baca, kita berhenti di tengah ke, nak masuk muka surat yang lain ke, maksudnya ajza' isur, juzuk-juzuk dalam surah-surah tu. Okey, fal qari, jadi seorang qari, seorang pembaca, mukhayyar, yakni diberi pilih, boleh untuk kita pilih bainal ityan, di antara kita nak mendatangkan bil basmalah dengan kita baca bismillah setiap kali kita nak mula, ataupun aw adamuhu, ataupun tak perlu baca bismillah. Jadi kalau kita berhenti di tengah-tengah, habis satu ayat tu nak sambung ayat yang lain, tak ada masalah. Nak baca pun boleh, tak nak baca pun boleh juga. Wallahu ta'ala alam. Saya serah kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibullah bin Husin, nombor matrik 060204. InsyaAllah saya akan menyambungkan daripada sahabat saya. Awjuhul ibtida', wajah ibtida'. Idza batada'a al-qari qara'athu bi awwali ayyi suratin min suwaril Qur'an siwa bara'ah, falahu an yajma'a baina al-isti'adzah wal basmalah wa awwal surah, wa yajuzu lahu hina idzin arba'atu awjuh. Apabila seorang qari ingin memulakan bacaan Al-Quran beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada satu surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran, melainkan surah Bara'ah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baginya boleh menghimpunkan di antara isti'adzah wal basmalah dan awal surah, dan harus baginya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi pembaca Al-Quran tersebut menggunakan 4 wajah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajah yang pertama, qat'ul jami' ay faslul isti'adzah anil basmalah an awal surah bil waqfi ala kulli minha wa hadha al wajhu afdaluha. Wajah yang pertama iaitu berhenti di setiap tempat berhenti. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waqaf, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dia berhenti belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad setiap daripada bacaan isti'adzah, waqaf, basmalah, waqaf, dan awal surah waqaf juga. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajah yang kedua pula, qat'ul awal wa waslu tsani bil tsalits, ay al-waqfu 'ala al-isti'adzah wa waslu al-basmalah bi awal surah wa huwa yali al-wajh al-awwal fi al-afdaliyah. Dan wajah yang kedua pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dan wajah yang ketiga pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waslul awal bil tsani wa qat'ul tsalits, ay waslul isti'adzah bil basmalah wal waqfu 'alayha wa huwa afdal min al akhir. Contoh yang ketiga ni pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Macam tu lah, 3 wajah. Dan wajah yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waslul jami' ay waslul isti'adzah bil basmalah wa bi awwalis surah. Contohnya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Dan wajah yang keempat pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajah yang keempat juga, amma idza kana al-qari mubtada'an bi awwal surah bara'ah falahu fiha wajhani. Apabila seseorang qari baca daripada nak mula baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadinya dia kena baca al-waqfu al isti'adzah wa fasluha an awwal surah biduni basmalah, biduni basmalah, tanpa ada bismillah. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Dan wajah yang kedua untuk sambung daripada isti'adzah kepada surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Bara'ah, iaitu waslul isti'adzah bi awwal surah biduni basmalah aidan. Tak ada bismillah juga, tapi dia sambung. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Wallahu a'lam bissawab. Okay, baik, seterusnya kita pergi pula kepada al-ibtida'u min wasati ghadi surah Bara'ah, iaitu kita mana nak mulakan bacaan di pertengahan selain surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Jadi di sini ada diberikan dua wajah. Yang pertama adalah kita membaca bismillah, kemudian kita sambungkan dengan mana ayat yang kita nak sambunglah. Jadi di sini dibenarkan 4 cara bacaan seperti mana yang diterangkan sebelumnya. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada cara yang kedua adalah kita tidak membaca bismillah, kita baca, kita mulakan dengan isti'adzah, tetapi di sini dibenarkan dua wajah. Yang pertama, kita baca isti'adzah kemudian berhenti dan sambungkan dengan ayat yang mana kita nak sambungkanlah, yang kita mana nak mulakan. Seterusnya kita sambungkan isti'adzah dengan ayat yang mana kita nak mulakan bacaan tersebut. Seterusnya al-ibtida'u min wasati surah Bara'ah, iaitu permulaan ketika mana di pertengahan surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Jadi di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahawasanya dilarang untuk kita baca bismillah di pertengahan surah Bara'ah, seperti mana dilarang ketika mana awal surah Bara'ah. Jadi diberikan kepada kita dua bacaan. Yang pertama adalah kita baca isti'adzah, kemudian kita sambungkan dengan ayat yang mana kita nak mulakan. Yang kedua adalah kita sambungkan isti'adzah dengan awal ayat yang kita nak mulakan. Itu adalah pendapat yang pertama, melarang untuk baca bismillah di pertengahan surah Bara'ah. Yang kedua adalah dibenarkanlah untuk kita baca bismillah di pertengahan surah Bara'ah, dan maka dengan itu dibenarkanlah 4 cara bacaan yang mana dia telah diterangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita pergi ke perbincangan terakhir bagi kumpulan kami, iaitu aujah ma baina suratain, wajah-wajah di antara menyambung dua surah. Idza wasala al-qari surah yaqra'uha billati ba'daha illa surah Taubah. Jadi ketika mana seorang qari, yakni pembaca Al-Quran, ingin menyambung antara dua surah selain surah Al-Anfal dan At-Taubah, jadi ada 3 wajah, iaitu wajah yang pertama ialah qat'ul jami'. Qat'ul jami' kita memotong keseluruhan ayat. Contohnya, fi jidha hablum min masad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Itu wajah pertama. Kita pergi ke wajah kedua, iaitu qat'ul awal wa waslus tsani was tsalits. Jadi kita memotong ayat terakhir dan menyambung ayat selepas itu. Contohnya, fi jidha hablum min masad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Itu
wajah kedua. Jadi kita pergi ke wajah terakhir, iaitu waslul jami'. Waslul jami' kita menyambung keseluruhan ayat. Jadi kita pergi ke contoh, fi jidha hablum min masadin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Okey, seterusnya kita akan melihat wajah-wajah ataupun cara-cara sekiranya ingin menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Jadi pada keadaan ini terdapat 3 wajah. Yang pertama iaitu qat'u, kita memisahkan antara ayat-ayat. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Itu wajah yang pertama. Wajah kedua ialah kita saktah, yakni kita berhenti tanpa mengambil nafas. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Jadi itu untuk wajah kedua. Dan wajah yang terakhir ialah kita wasal. Wasal yakni kita sambung antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alimun, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Jadi itu saja perbantangan pada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.